ribu kereta, ratusan ribu kereta yang tenggelam akibat bencana banjir ni. Oleh kerana Selangor ni pernah berlaku banjir pada tahun 2004, itu pun melibatkan kawasan TGDI sahaja. Di Shah Alam sana, salah seorang yang terlibat dalam banjir tu adalah sahabat saya. Ketika tu dia cuba bawa lari kereta dia lah, tapi tak sempat Prof. Dia tak sempat bawa lari, lalu tenggelam. Kereta ketika itu kereta kenari. Jadi saya tanyalah pada beliau berapa kos untuk dia repair kereta tu setelah tenggelam dengan banjir. Dia kata harga ketika itu adalah RM2,000. Jadi tak tahulah harga sekarang berapa. Cuma yang saya boleh katakan kereta ketika itu tidaklah terlalu automatik sangat. Tidaklah terlalu computerized sangat seperti mana kereta pada masa sekarang yang lebih kepada LCD screen, ada sistem dan segala-galanya lah. Orang akan panggil artificial intelligence ni terlalu cerdik sangat kereta hari ni. Jadi saya tak pastilah berapa kos untuk repair tu. Cuma kita doakan yang terbaik lah untuk mangsa-mangsa yang terlibat, yang mana keretanya dinaiki air tadi tu. Dengan harapan sekali repair, keadaan dah pulih seperti biasalah. Cuma saya ada tonton satu video, untuk mereka basuh kereta tu, boleh dikatakan segala skru dibukanya. Segala skru dibukanya. Kalaulah saya yang buka tu, agak-agak bila pasang balik mau terlebih skru rasanya kan. Mana skru ni duduknya dah tak ingat dah kan. Yang itulah yang kita bimbang. Harap-harap apa yang akan dilalui oleh masa-masa banjir ni, bila mana mereka hantar untuk repair, sekali dah boleh seperti biasa. Itu yang kita doakan. Baik, ini adalah hari ini saya dijemput atas tajuk wacana sains teknologi tasawur Al-Quran dan Sunnah. Yang mana satu program ni saya dah berbincang dengan Prof. Dr. Norita ni dari tahun 2015 lagi. Saya datang ke USIM tu. Lepas tu 2016 ke 2016 kot saya jumpa Dr. Fazli. Masa tu saya masih lagi orang kata baru-baru nak mula ni. Sedangkan kedua-dua tokoh ni dah mula lama dah. Saya baru nak mula ketika itu. Alhamdulillah, berkat daripada tunjuk ajar yang diberikan dan usaha yang saya terus-menerus buat, dan akhir ni saya berjaya jugalah menulis apa yang saya cuba sampaikan. Baik, insyaAllah hari ni kita tengok sikit tentang, bila cakap pasal bencana ni, saya nak buka sikit lah tentang ayat tentang bencana ni sebab apa yang saya maksudkan di sini, kalau kita tengok di sinilah antara yang saya nak share di sini, saya tanya moderator, MC nampak ada slide saya ni? MC nampak ke? Nampak betul. Nampak, okay, baik. Iaitu telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Ada orang kata banjir ni musibah, ada orang kata bala, ada orang kata ujian. Namun bila kita bertanya kepada golongan yang cerdik pandai, para ustaz, ulama ni, mereka mengatakan perkara itu perkara yang sama saja. Yang menjadi ujian itu bila mana keadaan itu menjadikan kita lebih baik selepas itu. Maksudnya diuji dengan banjir, kemudiannya kita menjadi lebih baik. Mungkin kita mengisafi apa yang kita dah lalui, kita dah buat sebelum ni, dan kita berubah menjadi baik. Yang musibah ni ataupun yang dikatakan bala ni, selepas dia bencana tersebut, menjadikan kita lebih buruk. Kita mula menyalahkan pihak A, pihak B, keluarlah segala-gala, kita korek semua nak tunjuk nak tunding siapa yang salah, siapa yang betul. Itu yang kita bimbang. Bencana itu tidak mendidik kita menjadi lebih baik. Malah bencana itu menjadikan kita lebih orang kata lebih ke depan mencari salah siapa dan buruk siapa. Sepatutnya yang kita patut insafi tadi, bagaimana kita sebelum ini. Apakah ini adalah ujian, teguran Tuhan kepada kita lah. Kita tengok di sini macam ada dua gambar di sini, yang seorang lelaki yang dia menebang pokok di lereng bukit. Apabila tiada lagi tumbuhan menutup bumi, hujan turun dengan lebatnya, dan sebab fungsi bukit ni salah satunya menyerap air. Sebab kalau ingat lagi doa, kalau Daniel masih ingat lagi doa, yang mana ketika banjir baru ni, rata-rata di kalangan kita kongsi doa ni. Satu ayat daripada surah Hud ayat yang ke-44, di mana dalam ayat itu Allah memerintahkan kepada bumi, wahai bumi telanlah airmu, wahai hujan hentikanlah hujanmu kan. Wahai langit hentikanlah hujanmu. Jadi di sini salah satu fungsi bumi itu menyerap air. Untuk dia menyerap air tadi perlulah ada sesuatu yang menahan air itu daripada
terus mengalir ke bawah sebabkan bukit tu kan cerun. Jadi kalau ada tumbuhan menutup bumi seperti pokok dan rumput kan, dia akan melambatkan proses air itu turun ke bawah dan akan meresap masuk. Dan kemudian dia keluar menjadi mata air. Dan jadilah air terjun, sungai ke apa, jeram ke sungai dan akhirnya pergi ke laut. Namun apabila tumbuhan tutup bumi dah tak ada lagi, kita sebagai manusia telah buat sewenang-wenangnya mengambil khazanah alam ini serakus yang kita mahu, maka bila hujan turun tidak lagi ada tumbuhan tutup bumi, maka dia akan mengalir dengan laju ke bawah. Akhirnya membawa segala tanah-tanah masuk ke dalam sungai, sungai menjadi cetek dan limpahan air berlaku, jadilah bencana banjir. Inilah yang setiap tahun kita hadapi. Saya cuma nak tanya Daniel, apakah proses menarah bukit ni masih berlaku hari ini atau tidak? Masih Doktor. Masih Banyak. lagi berlaku. Bermakna kita tak mengisafi lagi perkara-perkara yang pernah berlaku sebelum ni kan. Kita masih lagi sewenang-wenangnya. Ada satu video ditunjukkan, pernah berlaku keadaan yang sama di negara kita pada tahun 1971. Keadaan banjir ketika itu. Beza dia, pada tahun 1971, keadaan banjir ketika itu lebih kurang difahamkan hujannya selama seminggu. Tapi hari ini keadaan banjir berlaku belum sampai 3 hari. Keadaannya lebih teruk daripada keadaan yang berlaku pada tahun 1971. Nampak tak? Betapa besar telah kerosakan yang kita dah buat dalam tempoh 50 tahun kebelakangan ini. Mungkin bukan zaman Daniel lah. Mungkin di zaman kami lah. Sebab itulah kami harapkan, seperti mana yang Yusim harapkan, pelajar-pelajar Yusim ini adalah orang yang besoknya menjadi seorang pakar, profesional, engineer, doktor, pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan jutawan. Namun tetap ada Al-Quran di dalam dirinya. Yang saya ingat seperti mana yang dinyatakan dalam ayat ini, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Yang ini yang kita mahukan. Satu lagi, ada saintis berkata, ada beberapa pendapat saintis berkata, salah satu punca banjir kilat berlaku di bandar-bandar atau di taman-taman perumahan kerana permukaan bumi yang masih lagi tanah telah pun diturap dengan simen, dengan tar dan juga disimenkan. Betul tak Daniel? Telah banyak diturap dengan tar ataupun disimen. Jadi keadaan itu telah menyulitkan ataupun melambatkan proses air meresap masuk ke dalam tanah. Berbanding dengan kalau tanah biasa tu, kalau kita siram dengan air pun dia tak bertakung lah. Tetapi bila mana kita dah turap dengan tar dan kita simenkan, boleh dikatakan kalau bandar-bandar besar tu susah nak jumpa tanah. Jumpa simen dengan jumpa tar ya banyak. Jadi di situ kita dah mengurangkan permukaan tanah, dan bila mana air datang dalam kuantiti yang banyak sikit, dia akan orang akan panggil dia akan bertakung lah. Takungan itulah yang kita panggil banjir. Dia bertakung, lambat proses. Sebab tu dipanggil banjir kilat. Di bandar tu bila hujan dia akan banjir dulu, lagi beberapa jam kemudian dia akan surut balik. Tapi banjir yang sekejap itu banyak merosakkan kenderaan-kenderaan dan juga harta awam lah. Walaupun banjir itu hanya 3-4 jam, tetapi benda yang dah tenggelam pastilah akan rosak melibatkan hal-hal yang elektronik ni. Jadi saya nak tunjuk sikit, mungkin satu replika ni boleh dibuat kot di ISI kalau besok dibuka kembali untuk pelajar sekolah datang melihat datang ke USIM untuk tunjuk, boleh kot demo video macam ni nanti. Minta pelajar-pelajar bangunkan satu replika ni, senang nak demo. Kita tengok sikit video dia. Nampak video ni Haikal? Nampak tak hitam ni? Nampak video tak Haikal? Haikal, Daniel. Ready, go. Sekejap, Daniel nampak video Daniel? Nampak Doktor. Nampak? Okey, suara dengar? Dengar. Okey, saya ulang balik. Ini ada dua bekas, satu bekas yang diletakkan tanah kosong sahaja dan satu bekas lagi yang tanah yang ditanam dengan pokok, bermakna ada akar di dalamnya. Kemudian disiram ni umpama hujan. Ini senang, alat bantu belajar ni, alat bantu mengajar mudah nak tunjuk pada pelajar. Bila mana disiram, bahagian yang tak ada pokok ini, airnya akan keluar daripada paip yang atas. Bermakna dia tak sempat meresap masuk dalam tanah pun. Kerana bekas ni dalam bentuk condong lah, dia bentuk cerun. Umpama cerun bukit lah. Kemudian dia akan turun daripada paip yang atas, turun bersama dengan tanah-tanah dan akhirnya air yang penuh ke dalam jug ini berwarna hitam. Bermakna air itu dengan tanah sekali. Berbeza dengan bekas yang ada pokok ni, air keluar daripada paip yang bawah, perlahan dan jernih. Mungkin kerana itu dulu kita tak pernah dengar isu kepala air. Walaupun hujan yang lebat, isu kepala air tak timbul kerana pokok masih banyak dan air keluar perlahan. Namun bila pokok dah tak banyak, air keluar laju, itu yang kita namakan seperti kepala air. Kita tengok sikit video dia. Raining. Pay attention to here.
So with this right-hand side, it's not just with the trees, but also surface is covered with moss. Sini dah penuh hitam. Berbanding dengan sini air dia perlahan dan jernih. Mungkin itulah lambat ni. Satu lagi, bila bukit ni fungsi dia menyerap air. Dia akan simpan air. Jadi lagi banyak bukit, lagi banyaklah air tersimpan. Yang mana kita akan keluar sikit demi sikit menjadi sungai. Tadi itulah air terjun sungai. Tapi bila banyak bukit telah ditarah, maka kita telah banyak musnahkan kawasan tadahan hujan yang menjadi sumber air kepada kita. Maka tak heranlah hari ini bila mana kita diuji dengan kemarau, maka kita ada putus bekalan air. Terutama negeri Selangor lah. Saya tak tahulah negeri Sembilan banyak air atau tidak. Tapi kalau penduduk Shah Alam itu, kalau kata tak ada air hari ni, tak ada air malam ni, esok pukul 10 air memang tak ada dah. Tapi kalau di area Puncak Alam ni, kalau kata air ditutup 2 hari, bertahanlah air yang ada tu dalam 1 hari setengah. Sebab apa? Jumlah manusia dah ramai, jadi penggunaan air tu banyak. Mungkin kena bangunkan lagi banyak tangki-tangki air lah untuk. Dan hari ni pun masyarakat dah memilih untuk buat tangki spare di rumah. Kalau di negeri Selangor ni, dia tak boleh sewenang-wenang kita buat boring, tebuk air tarik daripada tanah. Kalau di negeri-negeri di kampung-kampung sana, kita upah orang je buat boring. Di Selangor ni kita kena beritahu kepada inilah majlis lah kalau nak buat, dia tak boleh sewenang-wenang je buat. Okey, kita sambung balik cerita kita ni. Okey, ni tadi saya tengok adalah satu usaha yang mana dibuatkan untuk mereka buat sejenis tar yang ada liang-liang. Kalau bahasa Indonesia ni dipanggil pori-pori ataupun lubang lah yang membenarkan air hujan tadi mengalir melalui tar tersebut pergi ke tanah dan diserap. Diserap masuk. Ada dah orang buat. Cumanya saya bercakap dengan sahabat saya dalam bidang kejuruteraan awam, civil engineer, mereka masih bimbang material yang diguna pakai atau itu ketahanannya apakah kuat sekiranya material itu digunakan untuk dijadikan diturap menjadikan jalan raya kan yang bakal dilalui oleh lori-lori besar ataupun kenderaan-kenderaan berat lah. Jadi kerana apa? Sekali kita buat jalan raya, bila kita nak repair balik, dia melibat jutaan ringgit. Kos dia sangat mahal. Jalan raya kita cuma condongkan sedikit saja kan. Supaya dia turun ke tepi dan akan masuk ke dalam lubang di bahu jalan tu. Tapi kadang-kadang lubang di bahu jalan tu dia tertutup dengan daun-daun ataupun tak diselenggara dengan baik. Jadi kita tengok sikit contoh video ni. Saya boleh mainkan sikit video dia kalau kita nak tengok. Di mana ada usaha lah. Sama ada tahan atau tidak itu kita pun tak pasti lagi lah. Kita tengok. Sebab yang akan bercakap tentang perkara ni adalah civil engineer. Saya main sikit video dia. Saya cari sikit video dia. Untuk kita tengok bagaimana mereka memikirkanlah. Bukan tidak ada. Sudah ada orang cuba bangunkan. Cuma dari segi ketahanan masih lagi diragui lah. Apakah kuat untuk menampung kenderaan-kenderaan berat yang sering keluar masuk dekat jalan raya kita ni lah. Takut sekali buat, seminggu kemudian dah pecah, kena repair balik pula. So nak repair tu agak cost lah, agak mahal. Kita tengok sikit video dia, saya tunjuk kat sini. Ini contoh lah, contoh teknologi yang diorang bangunkan. Well, my experience using permeable paving today is basically I've done a lot of residential block paving permeable systems. This is the first time I used a top mix permeable paving. So, yeah, quite a bit of experience using permeable materials before. Top mix permeable. Lebih kurang 4,000 liter air dilepaskan dalam masa 1 minit ke atas tar ni, tapi dia tidak berlaku tidak bertakung ataupun dalam bahasa Indonesia dia bagi genangan air tak bertakung di sini. Kerana permukaan tar ini digunakan permukaan tar yang khas lah, yang ada pori-pori ataupun liang-liang yang membenarkan air laluinya lah dan terus masuk ke dalam tanah. Sebab salah satu tadi ayat yang Quran tu kata apa, salah satu doa, wahai bumi telanlah airmu, di situ Allah dah bagi tahu pada kita iaitu fungsi bumi menyerap air masuk ke dalam tanah itulah. Tapi bila mana kita tak ambil endah, kita turaplah dengan jalan yang penuh dengan bitumin yang makin rapat tu menyebabkan tidak ada lagi ruang air nak masuk, dan kita simen kan, maka
Hari ni tak heranlah kita diuji dengan bencana dipanggil banjir kilat. Setiap kali hujan lebat je kita diuji dengan banjir kilat. Okey, saya nak tunjuk sikit. Ada juga perkara ni dibangunkan di Indonesia. Cuma saya tak ada video khas dia, saya ambil video daripada berita dia je. Kita tengok sikit. Menariknya di Indonesia ni mereka tak bangunkan Untuk mengatasi genangan, salah Okey, menariknya di Indonesia ni mereka tak gunakan material khas ni untuk dibuatkan keseluruhan jalan. Maksudnya jalan itu dibuat condong, apabila dia turun, bahu jalan itu mereka menggunakan material khas ni. Bermakna kalau kita bahu jalan kita buat lubang supaya dialirkan air tu. Tapi tidak, mereka turap bahu jalan tu menggunakan tar ini. Jadi seakan-akan sepanjang bahu jalan tu seakan-akan longkang lah. Membenarkan air masuk ke dalam. Kita tengok sikit video dia. Sambung tengok video ni. satu ilmuwan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB menemukan teknologi geopori. Teknologi ini memiliki daya serap tinggi sehingga dapat mengurangi genangan yang ada ketika hujan turun dan juga biaya yang lebih efisien. Berikut liputannya. Sekilas tak ada yang berbeda dari bahu jalan ini. Namun tahukah Anda kalau bahu jalan ini memiliki daya serap 2000 liter per menit per meter persegi? Jalan ini dilengkapi dengan teknologi geopori di bahu jalannya dengan panjang 5 meter dan lebar 50 cm. Dalam beberapa detik saja, genangan dari air yang disemprotkan di atas bahu jalan geopori ini dapat langsung lenyap. Seperti air di jalan aspal atau beton. Ini merupakan inovasi karya Guru Besar Institut Teknologi Bandung Program Studi Teknik Fisika, Profesor Bambang Sunendar Purwasasmita. Kalau kita tengok kat sini, jumlah air yang yang dituang lebih kurang sama dengan jumlah air yang keluar. Tapi ada agak lambat sikit, tapi jumlah dia macam sama, saiz dia macam sama lah. Kita tengok jumlah liter yang keluar tu kan. Itu mungkin itu salah satu yang membantulah tanah boleh menyerap air. Kerana itu ada fungsi asal tanah, iaitu menyerap wahai bumi telanlah airmu. Itu antara yang menarik lah yang mungkin kita fikirkan. Kalau ada yang di sini yang berminat dalam bidang civil engineer, bolehlah start hari ini memikirkan tentang perkara ni. Ada soalan nak tanya ke daripada peserta ni, Daniel? Ada ke? Saya panggil Daniel, boleh Ada ke peserta nak tanya soalan? Ada ke? Setakat ni ada ke? Kalau tak ada, saya nak proceed. Setakat ni tak ada. Tak ada lagi Dr. Fazli tak ada nak tanya? Okay. Saya gurau. Okey, baik. Antara yang menarik. Okay, para ni kalau ada soalan boleh tulis dekat Q&A bawah tu. Q&A tu siapa-siapa ada soalan boleh tulis kat situ je. Okey, satu lagi gambar menunjukkan seorang lelaki yang menebang pokok bakau. Mungkin dia tak nampak laut kot, dia tebang je pokok bakau tu kan. Namun apabila kita tahulah salah satu fungsi pokok bakau ni selain pada habitat haiwan, dia juga adalah penebat ombak. Bila mana tiada lagi penebat ombak, hakisan demi hakisan berlaku, akhirnya sampai ke rumahnya runtuh. Perkara ini telah berlaku di negara kita yang melibatkan pesisiran pantai lah. Bila mana orang kita hari ni mula rakus mengambil pokok bakau tu untuk tujuan buat curucuk lah. Yalah, kalau ditebang ni pun ada harga dah, macam Cik Gerambi cakap lah. Jadi perkara-perkara ini apabila kita buat sewenang-wenangnya, berleluasa tanpa kita memikirkan keadaan apa yang akan berlaku, baik buruk yang akan berlaku, inilah akibat yang terjadi. Kita boleh buat satu replika macam ni di USIM. Kalau ada kosnya lah, kalau ada dana dia boleh buat. Tidak begitu susah tapi menarik untuk kita demo sekiranya ada pelajar-pelajar sekolah datang untuk mereka faham apa fungsi setiap perkara yang Allah buat. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran yang kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Tuhan kami tiadalah engkau ciptakan ini sia-sia. Kerana tak ada sia-sia yang Allah buat ni, mesti ada fungsi dia. Kita tengok sikit video dia macam mana nak buat replika ni. Mungkin Daniel ada idea kot nak buat satu dekat ISI kan. Kita tengok sikit video dia. Ini ombak buatan lah. Dia buat ombak buatan ni apabila langgar kepada pokok ini, umpama pokok bakau, apa yang akan berlaku? Air di sebelah sini lebih tenang berbanding dengan air yang sebelum pokok tu lah. Bermakna bila air di sini tenang, pantai akan selamat. Namun bila mana pokok ni telah ditebang, air ombak yang besar tu akan sampai ke pantai, hakisan akan berlaku dan pantai akan rosak. Itulah yang berlaku hari ini apabila manusia mula buat sewenang-wenangnya seperti mana berlaku di negeri Pantai Timur sana. Dahulunya pantainya cantik. Sekarang pantai ni dah berlubang-lubang. Dahulunya orang masuk ke kampung tu untuk makan ikan celup tepung, sotong celup tepung. Dah makan belum ni tanya? Kan? Hari ni orang dah tak masuk dah. Sebab apa?
jalannya dah terputus. Jalan utama, jalan yang nak masuk ke kampung tu ada yang dah terputus. Jadi agak kesianlah kepada penduduk asal dekat situ yang mana mereka hilangnya pelanggan dan sumber pendapatan disebabkan apa yang berlaku hari inilah. Kerana kerakusan orang buat sesuatu tambak dan suka hati menyebabkan ada kesan dia. Bumi ni kalau kita ganggu dia, Daniel, bumi ni kalau kita ganggu dia akan menjawab kepada kita dalam dua bentuk. Yang pertama bencana alam lah. Seperti mana tadi terjadinya banjir besar, tanah runtuh, gempa bumi, kan? Gunung berapi dan sebagainya lah. Dan yang kedua adalah wabak penyakit. Bila mana manusia tidak menguruskan aliran air dengan baik, maka terkumpulnya air, datanglah Aedes, denggi dan sebagainya, datanglah penyakit-penyakit bawaan air, datanglah tikus dan makhluk-makhluk perosak dan menjadilah wabak penyakit. Salah satu yang kita hadapi hari ini adalah COVID-19. Entah apalah perkara yang telah manusia ni buat sehingga sampai hari ni pun tak ada jalan penyelesaian lagi. Kan? Tak mampu lagi kita nak selesaikan untuk mengatasi masalah ini. Kita nak mengaku dia sebagai endemik pun masih belum berani lagi. Masih lagi kita claim sebagai pandemik, sebagai wabak yang berbahaya lagi. Sebab saya tak pelik hari ini tak dinafikan. Ada di kalangan kita yang mandi pun tak. Tak tahulah Daniel pernah jumpa ke sahabat yang tak mandi kan? Ada orang mandi pun tak, terus pergi kerja je, terus pergi kuliah je. Tapi kalau kuliah online tak apalah, tak mandi pun. Tapi kalau kuliah bersemuka tak mandi, naya lah. Kesian kat Prof Norita kan, jumpa menghadap pelajar 60 orang, 60 tak mandi, naya kan. Naya tu. Okey, baik. Mungkin tak pelik lah keadaan itu yang menyebabkan kita tak lagi jaga tata cara hidup dengan baik, kebersihan dengan baik. Kan, biar kuku panjang dan sebagainya lah kan. Akhirnya menjadi kotor. Kita tak ikut sunnah seperti mana yang Rasulullah suruh kita jaga kebersihan tu. Kita tak bersugi, kita tak memotong kuku, kita orang kata tak mandi. Maka kita tak apply sunnah yang yang Rasulullah tunjukkan. Maka tak peliklah hari ni kita diuji dengan macam-macam penyakit. Kita tak makan seperti mana yang disarankan dalam sunnah. Kita makan ikut suka. Maka tak hairanlah hari ni orangnya muda lagi tapi macam-macam penyakit dah ada. Seakan-akan macam kalau kita dengar zaman dahulu, zaman para Rasulullah dulu, sahabat dulu, mereka ni seumpama panglima perang. Tapi hari ni orang kita kalau kita tengok gaya nak nampak macam panglima perang pun tak kan? Nampak macam kalau perang ni lari 100 meter pun dah tercungap-cungap dah. Seolah-olah begitulah kan. Itu yang kenapa kita tak capai standard tu. Sepatutnya ilmu yang luas, tubuh yang perkasa kan. Basbatan fi ilmi wal jismi tu ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Kita mungkin ilmu yang luas tapi tubuh yang lemah. Macam mana tu kan? Jadi kita tak ikut saranannya seperti mana standard yang ditetapkan dalam Al-Quran tu sendiri. Okey, sambung lagi boleh Daniel ada soalan kalau ada boleh potong saya potong terus je. Okey. Baik, ni antara pollution lah yang saya tengok apa yang berlaku pada masa sekarang ni. Okey.